Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Perpaduan Umat Mendapat Hidayat, Perpecahan Umat Menempah Laknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan antara hati kalian sehingga kalian bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kalian dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kalian dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kalian semasa jahiliah. Lalu Allah menyelamatkan kalian daripada neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat keterangannya supaya kalian mendapat hidayah petunjuknya. Surah Ali Imran ayat 103. Al-Quran sebagai petunjuk bermukjizat telah menetapkan dua konsep perpaduan dalam surah Al-Hujurat yang ditujukan kepada umat Islam yang beriman dan juga umat manusia yang bersifat kemanusiaan. Kepada umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, yakni perbaikilah hubungan antara kedua-dua saudara kalian itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Manakala kepada umat manusia pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kalian saling kenal mengenal, bermasyarakat madani. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan konsep penyatuan dengan menyatukan umat Islam terlebih dahulu yang berteraskan ikatan iman, yakni persaudaraan akidah, sehinggakan ia berjaya memadamkan semangat fanatik kaum, kabilah dan keluarga. Semuanya dipadamkan oleh cahaya iman bagi menegakkan Islam yang adil kepada seluruh manusia dengan perintah agama, yakni Islam, yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan manusia. Suatu perkara yang tidak lengkap dalam agama lain dan ideologi ciptaan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum itu mendorong kalian supaya tidak melakukan keadilan. Hendaklah kalian berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kalian lakukan. Surah Al-Ma'idah. Keimanan itu khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat yang mengarahkan diri manusia dengan kewajiban berlaku adil kepada semua manusia. Beriman itu prinsip negara yang mewajibkan juga kepada kepimpinan utama negara berakidah Islam dalam segala perintah Allah merangkumi seluruh perjalanan hidup pada semua aspeknya. Seterusnya diperkenalkan konsep tiada paksaan dalam beragama, kerana agama Islam mewajibkan seseorang itu ikhlas hatinya pada masa yang sama dapat menerima kewujudan masyarakat majmuk daripada berbagai-bagai bangsa dan agama yang turut bersedia menerima kepimpinan Islam. Dengan kurniaan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjaya mencipta kekuatan perpaduan yang bermula dalam kalangan masyarakat Arab, bangsa yang hidup di padang pasir paling kontang tanpa hasil sumber ekonomi, tanpa ilmu dan akhlak yang menjadi asas tamadun. Tiba-tiba bangsa itu menjadi para pemimpin yang mencipta sebuah negara besar yang memadamkan pengaruh kuasa besar dunia yang telah wujud
khususnya Rom dan Parsi yang bertarung dengan cara yang zalim. Kejayaan Islam yang dicapai bukan kemenangan dari sudut ketenteraannya sahaja, malah perkara yang paling penting adalah kekuatan moral yang tinggi dan para pemimpin yang berintegriti dengan berteraskan iman kepada Allah dan hari pembalasan di akhirat kelak. Kejatuhan jahiliyah Arab dan kuasa besar yang mengepungnya adalah disebabkan keruntuhan akhlak dan kezaliman yang berlaku, sehingga kan mereka tidak mendapat dukungan yang kuat daripada rakyat mereka sendiri. Islam diterima oleh masyarakat Arab menjadi penyelamat, bukan penjajah. Dalam pada itu, Islam pula terbuka menerima aspek yang baik dan positif daripada semua ilmu serta kebijaksanaan bangsa dan kaum yang lain. Sementara itu tetap menolak aspek yang jahat dan zalim, walaupun ia datang daripada bangsa Arab sendiri. Apa yang berlaku telah diaturkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka akan ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan kepada mereka isi kandungan kitab Al-Quran, serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka daripada syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana." Surah Al-Baqarah ayat 129. Ayat di atas merupakan doa Nabi Ibrahim AS yang disanjung oleh semua manusia beragama kitab samawi mahupun bukan kitab. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Allah menganugerahkan hikmah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan kebijaksanaannya terhadap sunnah kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang dianugerahkan hikmah itu, maka sesungguhnya dia benar-benar telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal sahaja yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan daripada ayat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 269. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kebijaksanaan itu laksana barang tercicir kepunyaan orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia didapati, maka dialah yang paling berhak mengambilnya." Riwayat At-Tirmizi 2687 dan Ibnu Majah 4169. Dua sumber ilmu, yaitu ilmu wahyu daripada petunjuk Allah dan pelbagai ilmu duniawi daripada pelbagai kaum yang menerima Islam dengan menganutnya secara rela, berada bawah kerajaan serta bersama masyarakatnya telah berjaya mencipta hadarah Islamiyah, yakni tamadun Islam. Ketamadunan manusia yang paling berjasa kepada seluruh dunia sehingga kini. Pada zaman awal berlaku perbezaan pendapat dalam perkara furu', yakni cabang hukum, yang sekali-kali tidak memecah belahkan umat Islam sekalipun banyak mazhabnya. Bahkan dicatatkan semua pendapat yang kuat dan lemah yang masing-masing nyatakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang berijtihad dengan ijtihad yang benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila dia menghukum suatu perkara lalu berijtihad dan keliru, maka baginya 1 pahala." Riwayat Al-Bukhari 7352, Muslim 1716 dan lain-lain perawi dengan lafaz yang berbeza. Ijtihad ialah menentukan hukum dalam perkara cabang yang tidak nyata nasnya daripada Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa yang boleh ditafsirkan. Selain itu, ijtihad juga berlaku dalam perkara yang tiada nas serta berdepan situasi dan realiti yang berbeza. Namun, mereka bersatu dalam perkara rukun dan asas yang terdapat nas yang nyata. Pada masa yang sama, ajaran sesat yang terkeluar daripada rukun juga dapat disingkirkan. Semua pandangan daripada semua mazhab yang berasaskan ilmu dirayat, dicatatkan dalam kitab tafsir, hadis, akidah, fiqh, tasawuf dan sejarah Islam. Tanpa mengira mazhab politik, Sunni, Syiah dan Khawarij maupun mazhab akidah Salaf dan Khalaf. Bahkan
terdapat terlalu banyak mazhab fiqh, bukan hanya 4 mazhab yang terkenal pada hari ini sahaja. Begitu juga tariqat, mazhab tasawuf. Sehingga kan ilmu Islam dapat dimurnikan secara riwayat dan dirayat, kefahaman yang betul, berpandukan Al-Quran, sunnah dan ulama yang muktabar. Maka mereka yang menyebarkan ilmu yang sesat dapat didedahkan melalui ilmu Islam yang tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bangsa dalam kalangan masyarakat majmuk bersatu dengan semangat persaudaraan kemanusiaan dan dikawal oleh kehebatan undang-undang yang adil dan bersifat mendidik. Kerasnya hukuman, tetapi ia sukar untuk dijatuhkan, dan hukumannya pula berperi kemanusiaan. Walaupun umat telah hilang kekuasaannya, namun semua ilmu dapat dibukukan dalam kitab-kitab yang menjadi bank ilmu Islam, bukan melalui laporan para orientalis yang merupakan pembohong besar kerana kedengkian mereka terhadap Islam. Adapun kehilangan kuasa Islam memimpin dunia yang bertukar kepada kekuasaan berbagai-bagai ideologi merupakan bencana alam yang menimpa manusia pada hari ini. Keadaan ini berlaku selepas berlakunya wabak perpecahan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amaran, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, "Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar." Surah Ali Imran ayat 103 hingga 105. Golongan yang berpecah belah ialah kaum yang meninggalkan petunjuk agama Allah, yakni Islam, dalam urusan dunia. Keadaan itu menguasai kehidupan mereka sehingga urusan keduniaan itu berpisah sepenuhnya daripada agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu amaran kepada umatnya sewaktu mencapai kejayaan Islam yang menguasai dunia, sebagaimana sabdanya yang bermaksud, "Bergembiralah dan berharaplah kalian agar beroleh sesuatu yang menyenangkan kalian, yakni perkara-perkara yang dicita-citakan. Demi Allah, aku tidak risau jika sekiranya kalian berada dalam kemiskinan. Namun, apa yang merisaukan diriku, sekiranya kemewahan dunia seperti pangkat dan harta dipamerkan kepada kalian sebagaimana pernah dipamerkan kepada umat terdahulu, khususnya kaum Yahudi. Lalu kalian akan berlumba-lumba mendapatkannya, yakni berkelahi sehingga berpecah sebagaimana mereka, dan akhirnya harta itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka." Riwayat Al-Bukhari 3158 dan Muslim 2961. Cubaan untuk bersyukur bersama kemenangan dan kesenangan hasil daripada kejayaan itu lebih besar dan memberatkan berbanding cubaan untuk bersabar ketika menderita kesusahan dalam perjuangan sebelum mencapai kemenangan. Allah menceritakan kejayaan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang paling besar dan berkuasa dalam sejarah manusia melalui firman-Nya yang bermaksud, "Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Perjalanannya pada waktu pagi adalah menyamai perjalanan biasa selama sebulan, dan perjalanannya pada waktu petang adalah menyamai perjalanan biasa selama sebulan. Dan kami alirkan baginya mata air daripada tembaga, dan kami mudahkan sebahagian daripada jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan sesiapa daripada kalangan jin itu yang menyeleweng daripada perintah kami, nescaya kami akan merasakannya pukulan daripada azab api neraka." Golongan jin itu mencipta untuk Nabi Sulaiman apa sahaja yang dikehendaki, berupa bangunan-bangunan yang tinggi dan patung-patung dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam
serta periuk-periuk besar yang tetap berada di atas tubuhnya. Setelah itu kami perintahkan, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur, dan sememangnya sedikit sekali antara hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Saba ayat 12 hingga 13. Kerajaan paling besar dalam sejarah manusia itu hilang selepas kewafatan dua Rasul Agung, yakni Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan selepas para pemimpin dan umat selepasnya yang mengambil alih berpecah belah kerana meninggalkan petunjuk Allah dalam kitab Taurat, lalu pangkat dan harta menjadi rebutan antara mereka. Mereka berpecah belah kerana berkelahi serta berebut pangkat dan harta yang dijadikan matlamat hidup dan perjuangannya sehingga melampaui batas agama dan kemanusiaan. Seterusnya mereka menentang kebenaran dan melakukan kezaliman. Akibat yang sama juga menimpa ke atas umat sehingga kejatuhan kuasa Islam beberapa abad yang lalu. Hal ini demikian kerana mereka dijangkiti penyakit asabiyah bangsa, mazhab dan wilayah yang menggantikan semangat perpaduan umat Islam dan umat manusia daripada ajaran Islam yang menjadi hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah akibatnya juga umat Islam dan pelbagai bangsa bersamanya menjadi hina apabila dijajah dan diperhambakan. Di samping itu, kekayaan hasil buminya diperlakukan oleh penjajah tanpa sebarang faedah yang banyak kepada negara dan rakyat yang dijajah. Kerosakan itu berakhir dengan merebaknya berbagai-bagai penyakit kerajaan dan rakyat seperti rasuah dan maksiat. Penyakit yang menjadi barah yang tidak terkawal kerana tiada kuasa agama yang dapat mencegahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, orang-orang kafir Yahudi daripada kalangan Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab-kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Oleh yang demikian adalah disebabkan mereka menderhaka dan selalu melampaui batas. Mereka antara satu sama lain tidak melarang daripada melakukan perbuatan mungkar, yakni derhaka dan melampaui batas yang mereka telah lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 78 hingga 79. Bangsa Yahudi paling ramai para rasul dan raja dalam sejarah silam, serta cerdik pandai dalam segala lapangan, tiba-tiba dilaknat, seterusnya merempat dan hina dalam kehidupan dunia sehingga kini. Sehinggakan kekayaan dan kepakaran mereka dalam urusan duniawi tidak mendatangkan apa-apa faedah lagi. Malah mereka hanya berjaya menegakkan negara pengganas yang akan menjadi kubur mereka pada akhir zaman. Sedangkan kuasa besar yang ditaja oleh mereka dengan rasuah pula membawa kemusnahan alam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut disebabkan oleh apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya perkara sedemikian kerana Allah hendak merasakan kepada mereka sebahagian daripada balasan akibat perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Demikianlah pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya perpaduan umat yang mengikut petunjuknya itu wajib dilaksanakan, sehingga ia mengatasi segala tujuan dunia yang merosakkan dunia sehingga akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Oleh yang demikian adalah lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Sekian oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS bertarikh 22 Zulqaidah 1443 Hijrah bersamaan 22 Jun
2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.